Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya penonton Ruang Bicara. Malam ini bersama saya Hilman Jamil yang akan membicarakan topik yang cukup dengan diri kita sekarang ini, di mana suhu panas yang kita rasai setiap hari dan mengapa ia berlaku dan bagaimana kajian boleh dilakukan terhadapnya. Dan ini saya kongsikan juga di awal siaran ini, dunia telah pun mencatatkan suhu paling panas pernah direkodkan di seluruh dunia pada Isnin 3 Julai yang lepas, dan ini diperolehi melalui data daripada Pusat Ramalan Alam Sekitar Kebangsaan Amerika Syarikat, iaitu purata suhu global mencecah 17.01 darjah Celsius, dan ia melepasi rekod yang pernah dicatatkan juga tertinggi iaitu pada Ogos 2016 iaitu sebanyak 16.92 darjah Celsius ketika gelombang panas melanda seluruh dunia. Jadi berikutan peristiwa-peristiwa ini perlunya kajian kita lakukan untuk mengatasi bagaimana kita boleh bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan suhu. Dan tentunya Ruang Bicara malam ini juga akan mengupas topik yang juga bersangkutan dengan suhu dunia ini, iaitu topik kita penyelidikan musim sejuk di Antartika. Dan saya bersama dua tetamu hebat yang cukup arif dalam bidang masing-masing. Di sebelah kiri saya, Tan Sri Dr. Salih Muhammad Noor, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pendidikan Sultan Mizan YPASM. Assalamualaikum Tan Sri, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bukan kali pertama di bernama kan? Tidak. Dah selalu ya Tan Sri. Baik. Selalu tidak lah, tapi pernah. Pernahlah di bernama ya. Baik, dan di sebelah Tan Sri juga adalah Profesor Madya Dr. Siti Aisyah Alias, Pengarah Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan NARC yang cukup berpengalaman bila bicara soal Arktik dan juga Antartika. Assalamualaikum Prof. Selamat datang. Terima kasih. Baik. Dan juga kita akan berada bersama tetamu di talian Zoom yang juga sedang melakukan kajian di Antartika, iaitu Profesor Dr. Justin Sentian, penerima Geran Pendidikan Musim Sejuk Antartika YPASM. Sebentar saja lagi. Prof, apa khabar Prof? Bagus. Bagus, sihat di sana. Juga. Bagaimana dengan waktu di sana sekarang ini? Di Malaysia 9 minit malam. Jam 10 pagi. 10 pagi. Baik, kita akan bersama Prof sebentar lagi. Baik, kita akan buka mukadimah perbincangan kita malam ini, Tan Sri. Mungkin ramai rakyat Malaysia ingin tahu apa sebenarnya fungsi Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan ini. Terima kasih, Saudara Hilman. Yayasan Antartika, Penyelidikan Antartika Sultan Mizan telah ditubuhkan untuk mengambil alih program Akademi Sains Malaysia yang telah mula menjalankan penyelidikan di Antartika, di mana saya dilantik sebagai ketua pasukan pada masa itu. Memandangkan kepentingan Antartika dalam aspek bukan hanya climate change atau perubahan iklim, tetapi aspek-aspek lain, kerajaan telah menubuhkan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan. Kenapa dinamakan Sultan Mizan? Ya. Sultan Mizan pada masa itu adalah Yang Luputan Agung. Dan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Luputan Agung adalah head of state, ketua negara yang pertama melawat Antartika. Prince Charles sebelum dia menjadi king, raja, pernah melawat, tapi dia bukan head of state. Betul. Oleh yang demikian, Yayasan Antartika, Penyelidikan Antartika Sultan Mizan dinamakan Sultan Mizan. Dan kita telah mula mengatur penyelidikan secara teratur dengan program-program dengan sumbangan dana Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Terengganu, bersama sumbangan-sumbangan beberapa universiti yang ada kaitan dengan Antartika, di mana mereka para penyelidik
para profesor mereka ada menjalankan pendidikan Antartika. Ya. Jadi ada kriteria yang ditentukan oleh pihak YPSM sendiri untuk memilih pendidikan yang mana yang harus dilakukan di Antartika ini. Kita ada satu jawatankuasa. Pada awalnya diteraju oleh Yang Berbahagia Datuk Azizan. Dia apa yang saya sebut the Malaysian Antarctica Man. Dia boleh katakan melawat Antartika tiap-tiap tahun. Dan berpuluh kali dia pergi melawat Antartika. Dan dia juga menerajui jawatankuasa untuk meneliti apa bentuk penyelidikan, apa topik-topik yang penting yang harus dilaksana dan diberi dana sokongan untuk para saintis Malaysia menjalankan penyelidikan. Dan saya difahamkan Tan Sri, ketika ini terdapat seorang penyelidik negara yang sedang menjalankan pendidikan di Antartika pada musim sejuk atau overwinter di Antartika. Mungkin penyelidik ini dijangka akan terus berada di sana sehingga bulan September dan dikabarkan melengkapkan tempoh 6 bulan overwinter di Antartika. Boleh Tan Sri terangkan sebenarnya apa program ini? Adakah untuk menyelidik sahaja atau bagaimana? Ini sebenarnya cadangan saya di majlis YPSM. Sebab belum pernah. Cadangan tu bila? Tahun lepas. Tahun lepas. Dan dilaksanakan sekarang. Alhamdulillah. Dan majlis telah meluluskan. Tujuan saya, tujuan YPSM adalah untuk menghantar seorang saintis ke Antartika pada musim sejuk, winter. Di mana pertengahan winter memang 24 jam gelap. Sungguh pun duduk dalam kemah semua tu adalah lampu, tapi luar 100% gelap. Black. Maaf mencela Tan Sri, biasanya pertengahan winter ni bulan berapa? Bulan pada masa itu bulan berubah setiap tahun ya? No, tidak. Oh tidak. Bulan Jun kan? No, bulan Jun ya. Pertengahan Jun ke Disember ialah winter di utara. Arctic. Jun winter di selatan. Musim tu dia berada situ untuk menjalankan penyelidikan dan topik yang dah pilih adalah ozone layer. Ozone layer. Ya, sebab ozone layer lapisan ozon. Okey. Lapisan ozon. Dan kita berhutang budi dengan Pusat Antartika Chile. Yang telah memberi ruang untuk dia duduk di satu pusat Antartika Chile. Milik negara Chile lah. Negara Chile. Okay. Sebab kita tak ada. Kita belum ada lagi. Belum ada base di Antartika. Dan kerjasama dengan Chile ni sudah lama kita wujudkan. Dan kita berterima kasih kepada pihak Chile untuk memberi peluang kepada Malaysia menghantar seorang para saintis ini seperti di KCTV di base di Antartika. Dan ada satu rancangan lagi marin tu tapi tidak diluluskan oleh dana, iaitu kita nak hantar ekspedisi melintas Antartika. Berapa jaraknya tu? Itu anggap apa? Cross Antartika. Jauh lah Tan Sri. Sebab belum pernah. Orang Malaysia lah. Okay. Orang lain pernah. Ada pernah. Okay. Melintas Antartika ni satu cabaran. Lebih susah pada mendaki Everest. Sebab sejuk, sebab banyak cabaran air batu, ais dan snow. Tapi duka cita tidak dapat diluluskan oleh
Dana. Faktor dana lah kiranya Tan Sri. Bukan sebab kerana kekurangan pendidikan penyidik misalnya. Pendidikan pun satu faktor. Satu faktor juga. Sebab okey. Ini seakan nak naik ke Everest ni. Betul. Jika daripada kononnya daripada Australian base, Scots base, melintas ke South Pole. Okey. Lepas tu terus ke sebelah sana. Okey. Itu mungkin makan masa 2-3 bulan. 2-3 bulan. Okay. Anggapan saya. Akan dirancangkan ke depan nantilah. InsyaAllah. Harapan saya, ya. Okey. Tapi banyak cabaran lagi. InsyaAllah mungkin kalau Perdana Menteri mendengar harapan Tan Sri ini mungkin dapat diutarakan juga Pak Tan Sri. InsyaAllah. Untuk ke depan ini cabaran kita anak-anak muda Malaysia. Betul, harus sahut cabaran ini. Mesti menggalakkan, negara mesti menggalakkan anak-anak Malaysia, anak-anak muda mencabar diri. Betul. Into the unknown yang kita tak ketahui. Dari segi mental strength, physical strength, kekuatan fizik, dan juga berpasukan. Sebab nak jaga buat seorang tak beranilah. Dan pasukan sokongan ni yang cukup. Mesti cukup. It's a team effort. InsyaAllah lah dengan sokongan Dr. Siti. Baik. Dia yang muda lagi. Saya tak boleh lagi lah. Baik, Tan Sri, kita nampak Dr. Siti diam je kan. Kita nak tanya kepada Prof. Dr. Siti kita, apa istimewanya Prof dengan pengalaman Prof yang telah menjejaki di benua Antartika ini, dan mungkin boleh kongsikan dengan rakyat Malaysia kenapa kita perlu buat penyelidikan di situ. Okay, terima kasih Encik Hilmat. Okay, apa istimewanya benua Antartika ya? Selain daripada menjadi benua yang kelima terbesar di dunia, benua Antartika memang tidak pernah ada pendudukan asal manusia dan juga bukan milik sesiapa. Ya. Dan benua Antartika ini boleh dianggap sebagai litmus ataupun penanda kepada perubahan iklim dunia. Okay. Saya rasa umum telah tahu berlakunya pemanasan global yang mana menyebabkan pencairan ais sama ada di kutub utara ataupun kutub selatan. Dan apa kesannya kepada Malaysia? Malaysia walaupun 10,000 kilometer jarak dia ke benua Antartika ataupun ke wilayah Arktik, jauh kan, tetapi ada potensi untuk menghadapi kesan ancaman pencairan air tersebut. Sebab Malaysia merupakan negara maritim yang mempunyai panjang pantai sepanjang 4,800 km. Panjang Okey. Dan kita tahu juga punca pemanasan global ni adalah aktiviti manusia di hemisfera tengah. Malaysia pun termasuklah dalam hemisfera tengah. Tetapi aktiviti tersebut bukan hanya kekal di hemisfera tengah, dia boleh dibawa ke utara, kutub selatan melalui edaran air dan angin. Ya. So oleh itu adalah amat penting bagi negara kita memberi sokongan kepada penyelidik Malaysia, saintis Malaysia untuk menjalankan kajian sama ada di benua tersebut atau membawa sumber-sumber yang boleh dibawa ke Malaysia untuk dijalankan eksperimen di dalam makmal untuk memahami bagaimana kesan perubahan global tersebut kepada benua itu dan juga kepada organisma yang ada di situ. Ya, itu sebabnya Malaysia mesti terlibat secara aktif dari segi dan kajian. tentunya ramai yang ingin tahu apa sebenarnya penelitian yang kita akan lakukan di Antartika ini, Prof. Maksudnya adakah kita akan ambil sampel ais itu ke atau bagaimana? Dua-dua. Sama ada macam Prof. Justin, dia berada di sana untuk mendapatkan bacaan sepanjang masa untuk halocarbon, ozon, ya. Tetapi macam saya microbiologist ataupun mycologist, pengkaji kulat. Okey. So saya telah bukan saya saja, ramai penyelidik Malaysia telah diberi permit untuk membawa balik sampel ke Malaysia. Bila tu Prof, kalau boleh kongsikan? Penglibatan kami dengan projek Antartika dan juga Arktik bermula pada tahun 2002. Ya, 2002. Semenjak 2002, 2004, 2007 banyak ekspedisi yang Malaysian saintis telah jalankan. Bukan saya saja, ramai. Dan daripada banyak universiti, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains, banyak. Dan dari segi
microbiologist, kami bawa sampel tersebut, asingkan microbes yang boleh diasingkan daripada sampel, dan kami buat uji kaji adaptasi dan juga respon organisma tersebut terhadap peningkatan suhu dan juga UV di dalam makmal. Okey. Itu kajian yang telah dilakukan setakat inilah. Dan ini juga memberi faktor kepada pemanasan global ke Prof untuk kajian itu? Kajian itu bukan berfaktor, tapi kami cuba menjadikan organisma tersebut sebagai penunjuk biologi. Penunjuk biologi bagaimana tahap mereka bertindak balas ataupun beradaptasi terhadap perubahan cuaca tersebut. Cuaca, UV. Ya. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, di suhu sejuk ni terdapat juga orang kata mikroorganisma ni macam kulat lah misalnya. Ya, kulat. Boleh membiak di situ dan bagaimana ia membiak. Itu yang kajian dilakukan. Ya. Baik. Mungkin apabila sebut tentang perubahan iklim dunia ni Prof, kita seperti yang Prof maklumkan tadi lah, pencairan ais telah pun berlaku ya Prof ya, di Arktik dan juga di Antartika, dan kita perlu risau sebenarnya kerana kita negara maritim, dan jika impak ini di Antartika berterusan sehingga kini, mungkin apa yang Prof rasa kesan paling awal kita dapat terima di Malaysia ni? Pada Malaysia ya. Okay. Kita tahu peningkatan suhu global adalah akibat aktiviti manusia, dan juga apa yang kumpulan negara yang bersangkutan dengan perubahan iklim iaitu IPCC telah mengeluarkan data, iaitu 98% daripada peningkatan suhu dunia adalah disebabkan oleh kegiatan manusia. Kegiatan manusia dari segi pembakaran bahan api fosil dan juga pembebasan gas rumah hijau. Dan pembebasan gas rumah hijau ni juga adalah disebabkan oleh aktiviti penggunaan tanah yang berleluasa tanpa kawalan. Dan ahli alam sekitar telah lama mewar-warkan kebimbangan mereka sekiranya terdapat peningkatan 1.5 darjah Celsius kan, berbanding dengan suhu semasa selepas revolusi industri. So 1.5 ya. Tapi tadi Encik Irman kata purata 17 degree Celsius kan. So kalau mengikut apa yang dikatakan tu, dilaporkan kalau 1.5 sahaja sudah boleh menyebabkan cuaca yang ekstrim. Ya. So jadi kita dapat, sekarang kita boleh kaitkan kenapa keadaan pemanasan yang terlalu sangat kan. So untuk Malaysia pula, Bank Dunia, Kumpulan Bank Dunia pada tahun 2021 telah membuat unjuran di mana dalam masa pada tahun 2090 sekiranya tidak dilakukan apa-apa, kita tak menjalankan apa-apa tindakan, peningkatan suhu di Malaysia adalah dalam unjuran 0.8 hingga 3.11 degree Celsius. Itu adalah amat tinggi dan memang akan menyebabkan cuaca yang ekstrim. Dan saya nak kongsikan juga, ada juga perkembangan yang agak merisaukan di negara kita yang telah pun berlaku baru-baru ini, di mana negeri di pantai timur terdedah dengan risiko perubahan lanskap pesisir pantainya berikutan isu pemanasan global dan juga musim tengkujuh seperti yang kita alami baru-baru ini. Dan menurut fellow pendidik Institut Pendidikan Alam Sekitar Pantai Timur, ISERI, iaitu Insinyur Dr. Azimah Ismail, beberapa kawasan mencatatkan hakikat pantai yang serius yang perlukan tindakan segera dilakukan. Saya kira inilah antara impak-impak yang mungkin ditunjuk lebih awal akibat pencairan ais di kutub Antartika misalnya. Dan tentunya pemanasan global ini menyebabkan paras air laut semakin meningkat kerana berlakunya pencairan ais, dan ditambah pula dengan pertambahan isi padu ataupun isi air laut itu sendiri susulan pencairan bongkah ais dan juga salji di kutub utara. Memang bila kita fikirkan boleh sampai ke cepat ke ais itu dicairkan sampai ke Malaysia dengan kadar berapa lajunya, itu yang menjadi persoalan Prof bagi rakyat biasa seperti saya yang tidak faham begitu arif tentang isu iklim misalnya. Mungkin jika ais itu cair Prof di kedua-dua benua ini, kutub ini, bagaimana tempohnya tu, pertambahan air laut tu pantas ke bagaimana? Saya tidak ada kadar daripada data-data kan. Tapi seperti yang Hilman kata tadi, kita telah menyaksikan bagaimana Terengganu. Betul. Saya sendiri telah pergi. Prof pun telah pergi ke? Ya, 3 tahun lepas. UMT contohnya di tepi pantai tersebut, hakisan memang tidak boleh
dihentikan. Betul. Ya, dan amat merisaukan. Perlu ada tindakan segera. Dan bukan berlaku setakat setahun itu saja, tetapi secara progresif. So kita secara langsung memang boleh kaitkan dengan pencairan ais. Baik. Nampaknya semakin seronok saya berbual dengan Tan Sri dan juga Prof untuk mengetahui tentang pendidikan musim sejuk di Antartika ini. Namun kita akan berhenti dahulu, rehat seketika, kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Teruskan bersama kami. Lebih 50% keluasan tanah kita diliputi kehijauan. Hutan kita merupakan sebahagian daripada sumber semula jadi yang boleh diperbaharui dan mampan. Seperti kayu, negara kita komited sepenuhnya terhadap pengurusan hutan bagi memastikan ekosistem dan produktiviti hutan yang mampan untuk generasi hari ini dan masa depan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli, set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Ya, bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil dan hari ini kita berbincangkan tentang topik kajian pendidikan bagi musim sejuk di Antartika. Dan untuk blok kedua ini, Ruang Bicara amat berbesar hati sekali kerana akan berbual secara maya dengan seorang pendidik negara yang telah pun terpilih untuk menjalankan pendidikan cuaca ekstrim di Antartika, iaitu berada di talian adalah Profesor Dr. Justin Sentian dari Fakulti Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah UMS yang telah pun berada di Antartika bermula Mac lalu dan sehingga September 2023 ini, insya-Allah. Dan mungkin saya nak kongsikan sedahulu sebelum saya berbicara langsung dengan Prof, di mana Prof Dr. Justin telah pun menerima geran pendidikan khas bernilai RM150,000 daripada Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPASM dan akan menjalankan kajian berkaitan perubahan iklim bertajuk variasi ozon. Ini kena dengar betul-betul bahasa iklim ni. Variasi ozon, troposfera dan halokarbon. Saya sendiri pun kurang arif apa agaknya. Kita akan nantikan perkembangannya dengan Prof Dr. Justin, iaitu di Semenanjung Antartika dalam keadaan cuaca melampau ketika berada di sana. Okey. Apa khabar Dr. Justin? Selamat malam. Selamat malam di Malaysia, selamat pagi di Antartika. Ya. Baru jam 10 pagi di Antartika. Prof, bagaimana di sana? Sihat ya? Setelah berapa bulan berada di Antartika ni? Sihat-sihat sahaja. Sihat. Semuanya baik dengan lancar. Baik. Dan mungkin Prof boleh kongsikanlah bagaimana keadaan di sana. Kerana saya difahamkan semasa musim sejuk Antartika,
di Antartika tu menerima sedikit cahaya matahari dan dalam bulan Jun sekurang-kurangnya 2 minggu di Antartika bergelap tanpa cahaya matahari, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan perasaan bagaimana melihat kali pertama fenomena alam sebegini dan mungkin untuk menerangkan kepada rakyat Malaysia bagaimana perkara ini ataupun fenomena ini boleh berlaku. Ya, terima kasih Hilman. Pada musim di Antartika ini sebenarnya kita mempunyai 2 musim sahaja, yaitu musim panas dan musim sejuk. Jadi musim sejuk itu bermula bulan Mac dan berakhir pada bulan Oktober. Dan kebiasaannya pada pertengahan musim sejuk, yaitu bulan Jun seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri tadi, adalah jangka masa malam yang agak panjang berbanding dengan hari-hari yang lain. Dan pada tahun ini dia jatuh pada 21 hari bulan Jun. Sudah berlalu sebenarnya. Dan di tempat saya ini berada, itu di Chilean Base di King George Island. Dia agak jauh dengan pusat Antartika sebenarnya. Jadi waktu malam itu tidaklah sepanjang 24 jam. Mungkin kalau bandingkan dengan di pusat, di tengah-tengah benua Antartika. Jadi di tempat saya ini, waktu siang pada 21 hari bulan Jun, agak pendek, yaitu hanya dalam 2 jam sahaja. Ya. Tetapi dalam masa sekarang, pertengahan bulan Julai, jangka masa siang itu beransur panjang. Dalam arti kata lain, waktu malam pendek. Sehinggalah pada bulan Oktober di mana siang dan malam itu seimbang. Begitu. Dan dalam keadaan yang ekstrim seperti ini, terutama sekali keadaan suhu di luar sebenarnya, pada hari ini diwar-warkan di dalam maklumat yang diberikan, suhu sebenarnya adalah minus 23 degree Celsius dan minus 23. Ya, agak sejuk dan itu adalah antara dilema bagi kita yang tidak biasa dengan keadaan iklim yang agak ekstrim. Selain daripada itu adalah pada masa-masa tertentu, bukanlah setiap hari, adalah keadaan angin yang sangat kuat. Dan sepanjang saya berada di sini, saya mengalami angin yang paling kuat dalam 120 km sejam. Sangat laju. Dan dalam keadaan ini semua base ini ditutup di luar dan tidak dibenarkan keluar. Kita berada dalam alert merah. Maksudnya semua aktiviti di luar dihentikan dan mesti semuanya berada di dalam bangunan. Dan yang ketiga adalah snowstorm. Dalam angin yang kuat kita juga mengalami ribut salji. Snowstorm. Dan ini sebenarnya yang juga menyukarkan aktiviti-aktiviti kita di luar. Jadi suhu yang sejuk, snowstorm dan angin yang kuat adalah antara kombinasi-kombinasi yang biasa berlaku di kawasan ini. Dan ini sebenarnya seringkali berlaku dalam pertengahan musim sejuk, terutama sekali pada bulan Jun. Sekarang ini musim Julai agak kurang sedikit, cuma keadaan suhu yang agak ekstrim lagi. Baik, Prof. Tentunya rakyat Malaysia ingin tahu apa sebenarnya Prof buat di Antartika ni, kajian apa yang dibuat ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kajian Prof adalah berkaitan dengan variasi ozon, troposfera dan halokarbon. Mungkin Prof boleh jelaskan dalam bahasa mudahnya apa kajian yang dilakukan di sana, Prof? Okey, sebenarnya ada mungkin untuk lebih senang kita memahami, mungkin saya nyatakan ada 3 kata kekunci yang paling senang kita dalam kajian saya ini, yaitu pertama adalah gas ozon permukaan, maksudnya tropospheric ozone. Yang kedua adalah halokarbon, contohnya bromokarbon dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah perubahan iklim. Okey, jadi kajian saya ini adalah tertumpu kepada semua ini, tetapi buat masa ini saya memfokuskan kepada pengukuran
variasi ozon permukaan pada musim sejuk di sini. Sebab ada kajian sebelum ini yang menyatakan bahawa kepekatan ozon permukaan ini berbeza pada musim panas dan musim sejuk. Biasanya pada musim sejuk concentration ataupun kepekatan ozon permukaan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan musim panas. Jadi implikasinya adalah kalau ozon di permukaan ini tinggi pada musim sejuk, ada dua persoalan di sini. Yang pertama, apa yang menyebabkan ozon ini tinggi pada musim sejuk? Dan yang kedua, ozon ini sebenarnya adalah selain daripada dia bahan pencemar, dia juga adalah gas rumah hijau yang boleh menyumbang kepada pemanasan bumi. Jadi ozon yang diukur pada musim sejuk ini, kita akan melihat variasinya dan kita bandingkan dengan musim panas. Kita tengok sejauh manakah hipotesis itu betulkah atau tidak yang ozon pada musim itu adalah tinggi ataupun tidak. Dan persoalan seterusnya adalah apa yang menyebabkan ozon ini berbeza-beza? Kenapa tidak seragam sepanjang tahun? Salah satu argumen oleh kebanyakan saintis adalah mesti ada puncak lain yang boleh menyebabkan ozon ini berubah. Kebiasaannya, kalau kita di Malaysia ataupun di mana-mana, ozon yang pencemar ini, yang dibawa ini, adalah dihasilkan melalui proses tindak balas fotokimia. Ya, terutama sekali di Malaysia, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab kita ada bahan-bahan gas pencemar lain seperti gas nitrogen oksida dengan volatile organic compound. Tetapi di Antartika tidak ada benda-benda yang begini. Jadi macam mana boleh ozon itu boleh meningkat? Jadi ada dua kemungkinan yang akan saya akan kajian ini. Yang pertama itu adalah melihat sumbangan halokarbon ini daripada menurut kajian sebelum ini, halokarbon ini sebenarnya dibebaskan oleh secara semula jadi daripada alga di laut. Dan didapati alga. Ya, jadi dia dibebaskan di permukaan air laut pada musim sejuk. Dan dia akan terperangkap di antara lapisan ais nipis di permukaan dan seterusnya dibebaskan ke atmosfera. Dan apabila dia dibebaskan di atmosfera halokarbon ini, dia akan bertindak balas dan boleh membentuk ozon. Ini kita panggil tindak balas kimia atmosfera. Jadi proses ini, halokarbon ini kita perlu tentukan berapa banyak fluxes ataupun yang dibebaskan daripada permukaan laut ataupun dari laut. Dan kita juga melihat berapa kepekatan ozon yang ada pada ketika itu. Jadi dua benda ini kita mesti buat kajian secara rentak supaya kita boleh membuat satu korelasi yang baik. Betulkah ozon ini berpunca daripada pembebasan halokarbon ataupun tidak? Baik. Sekiranya tidak, contohnya kalau jawapannya tidak, mesti ada sumber lain. Jadi antara sumber lain adalah yang kita akan kaji adalah penurunan ozon di lapisan stratosfera turun ke bawah ke lapisan troposfer. Ini kita panggil tropospheric ozone exchange. Maksudnya boleh bertukar dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jadi pokoknya di sini ozon dan halokarbon, dua benda ini adalah sangat penting kepada perubahan iklim. Kerana kedua-dua ini, ozon dan halokarbon, contohnya bromokarbon, adalah sangat sensitif kepada perubahan iklim. Maksudnya sekiranya ada sedikit sahaja berlaku kepada perubahan iklim, panas, contohnya pemanasan bumi, tindak balas kimia itu akan lebih cepat dan contohnya ozon akan lebih banyak dihasilkan. Ataupun halokarbon itu akan lebih banyak akan terbebas. Contohnya begitu. Jadi implikasinya adalah halokarbon ini sebenarnya adalah berperanan sangat penting kepada penipisan lapisan ozon di lapisan atas sekali, stratosfera. Boleh merencatkan usaha dunia melalui Montreal Protocol kerana
walaupun CFC yang kita selama ini kita tahu kita boleh kurangkan penggunaannya, tetapi secara semula jadinya boleh berlaku kerana perubahan iklim. Dan yang keduanya, ozon ini juga sensitif kepada perubahan iklim dan juga sebenarnya lebih 1000 kali lebih kuat kesannya kepada perubahan iklim berbanding dengan gas karbon dioksida. Jadi intipati kajian saya ini besar tentang elemen-elemen penting ini, ozon, halokarbon dan juga perubahan iklim. Mungkin Prof boleh kongsi, sekarang dah bulan Julai, penghujung Julai. Di tahap mana kajian itu telah pun hampir dilengkapkan, dan juga Prof, apa kepentingan sebenarnya kajian ini dilakukan untuk negara kita Malaysia? Ya, dari segi status penyelidikan buat masa ini saya berada di, boleh dikatakan 70% daripada keseluruhan persimpalan dan pemonitoran yang telah saya buat, sebab saya telah mulakan kerja-kerja penyelidikan di Makmal dan pengambilan sampel pada bulan Mac. Dan semua sampel-sampel ini sebenarnya berada di belakang saya ini, semua akan sedia untuk dibawa balik ke Malaysia untuk dianalisis dengan lebih lanjut. Kami sudah melihatnya Prof ni di visual. Oh ya, minta maaf, di belakang saya. Dan hanya akan dianalisa di Malaysia sebab kita tidak ada fasiliti di sini. Betul. Dan itulah kepentingan dia kepada Malaysia ini adalah sangat penting. Katakan tadi adalah impak perubahan iklim itu seperti yang Dr. Siti beritahu tadi. Sebenarnya apa-apa yang kita lakukan di Malaysia sebenarnya boleh memberi kesan kepada kita di Antartika, dan ini yang kita panggil feedback. Jadi apabila ianya berlaku di kesan ini memberi kesan kepada Antartika, perubahan di Antartika juga memberi kesan balik kepada kawasan kita di tropik. Betul. Dan antara perkara-perkara penting itu adalah tadi itu adalah pemanasan bumi menyebabkan glasier dan ais di permukaan ini akan mencair dan menambah isi padu air laut dan boleh menyebabkan peningkatan paras air laut. Itu satu perkara. Yang keduanya itu adalah juga adalah yang saya cakap tadi itulah dari segi kimianya, ozon, halokarbon, semua ini apabila berlaku perubahan iklim dan sebagainya, kita boleh kaitkan dengan penipisan lapisan ozon di atas sana. Dan ini adalah sangat kompleks sebenarnya perhubungan ini. Dan kita tidak boleh asingkan apa yang Malaysia, Antartika ini terlalu jauh. Tidak. Sebab kita ini satu bumi. Dan sebenarnya kita saling dikaitkan oleh kitaran atmosfera dan juga kitaran di dalam lautan. Betul. Jadi sangat saling berkait antara satu sama lain. Baik. Prof, mungkinlah saya pun nak tahu juga macam mana Prof mempunyai kekuatan cabaran mental dan juga fizikal berada di Antartika ini. Mungkin boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia bagaimana persiapan Prof sendiri sebelum terpilih ke Antartika ini. Sebenarnya ini adalah perjalanan kedua saya ketika kedua. Saya datang ke sini pada tahun 2018, tetapi biasanya itu bulan Desember, yaitu summer. Jadi cabaran dia dengan kali ini agak berbeza karena pada kali ini pada musim sejuk. Jadi dari segi persediaan tidaklah sesulit seperti yang pertama kali, sebab kita tidak tahu apa yang akan kita buat. Cumanya adalah persediaan dari segi mental, sebab apa yang saya alami sekarang ini, segala-galanya di luar itu adalah bagi kita yang dari tropik, segala-galanya ekstrim, sebab kita tidak biasa dengan keadaan yang terlalu sejuk, angin kuat, dan tak boleh keluar, tak boleh kemana-mana. Jadi dia ini adalah sangat apa kita boleh kadang-kadang boleh menimbulkan tekanan karena kita tidak biasa dengan keadaan yang begini. Jadi Prof, itu adalah cabaran pertama. Prof, maaf mencelah, saya nak tanya, kalau keadaan pendidikan di sana, masih ada ke pendidik lain dari negara lain juga melakukan perkara sama? Maksudnya ada kawan-kawan pendidik yang lain? Ataupun Prof seorang saja sekarang ni?
buat masa ini kalau di stesen penyelidikan Chili ini tidak ada orang lain, hanya saya seorang sahaja. Oh, Ya, okey. yang buat penyelidikan pada ini. Sebab biasanya itu, Prof. stesen ini ditutup pada musim winter. Ya. Okey. Dan tentunya Prof mungkin ada juga menghubungi keluarga di Malaysia. Bagaimana dari segi talian seperti yang kita sedang berbual sekarang ni? Maksudnya talian tu masih boleh dihubungi di seluruh dunia. Ini adalah Satelit ya. dunia luar sebenarnya tidak menjadi masalah di sini sebab di kawasan di sini sebenarnya dijaga oleh Navy Chile dan kita mempunyai sistem telekomunikasi yang Cukup tidak baik boleh cukup baik dan kita boleh berkomunikasi dengan sangat efisien dan boleh dikatakan komunikasi dengan keluarga, kawan-kawan dan rakan-rakan di Malaysia sebenarnya kita boleh lakukan bila-bila masa. Tidak ada sempadan. Baik Prof, saya nak buka ruang. Saya nak buka ruang dekat Tan Sri dan juga Prof Aisyah mungkin nak berborak atau bertanya apa saja kita dengan Prof Justin. Silakan Tan Sri atau Prof. Kita harap Prof bila Prof balik nanti akan dapat berkongsi pengalaman ini dengan rakyat Malaysia dengan roadshow pergi ke universiti-universiti, sekolah-sekolah dan berkongsi pengalaman Prof yang mana saya anggap sangat istimewa dan unik dan juga dibukukan untuk sejarah. Ya. Tahniah, Prof. Ya, ini itu tanggungjawab yang saya rasa sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai penyelidik dan sebagai rakyat Malaysia seharusnya kita kembali kepada Malaysia untuk menyumbang kepada Malaysia dalam pelbagai bentuk termasuklah awareness tentang isu alam sekitar yang seperti yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih Tan Sri. Sebagai Malaysian yang pertama, we are very proud of you. Mungkin tercatat dalam Malaysia Book of Record insya-Allah ya Prof. Tan Sri. Ya. Prof ada apa-apa nak bersua bertegur ataupun Prof Justin, saya hanya ingin mengucapkan tahniah. Saya faham sebab saya pernah berada di situasi tersebut walaupun bukan semasa selama 6 bulan tapi memang mencabar. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih Siti atas sokongan moral. Baik Prof, nampaknya kita pun dah nak berakhir dengan liputan maya dengan Prof. Mungkin ada sedikit pesanan Prof sendiri kepada keluarga barangkali dan juga rakyat Malaysia yang sedang menonton Bernama TV ketika ini. Ya, Hilman, terima kasih atas ruang ini. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, YPSM dan Kerajaan Negeri Sabah, Universiti Malaysia Sabah dan juga keluarga saya yang berada di Sabah dan rakan-rakan di mana-mana sahaja kerana sokongan, doa dan segala bentuk sokongan sebelum semasa saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya daripada saya. Semoga kita bulan Oktober nanti kita akan berjumpa mula di sana. Baik, terima kasih. Itu dia Profesor Dr. Justin Sentian, penerima Geran Pendidikan Musim Sejuk Antartika YPASM. Semoga Prof dapat melaksanakan kajian dengan sempurna insya-Allah dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dapat menyumbang kembali kepada negara atas kajian yang dilakukan. Jumpa lagi Prof. Terima kasih Hilman. Ya. Selamat diri, malam Prof. Malaysia, selamat pagi dari Antartika. Selamat pagi Prof. Baik, terima kasih. Itu dia Profesor Dr. Justin Sentian, penerima Geran Pendidikan Musim Sejuk Antartika YPASM, bukan calang-calang individu yang terpilih untuk menerima geran ini kerana kajian yang dilakukan juga akan memanfaatkan rakyat Malaysia khususnya dalam isu berkaitan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Dan Tan Sri, kalau kita lihat mungkin Tan Sri dan juga Doktor, wajarkah Malaysia menghantar lebih ramai pendidik seperti Prof Dr. Justin tadi, pelajar sekolah dan juga guru untuk terlibat dalam pendidikan dan ekspedisi benua misalnya di benua polar, dan kenapa Tan Sri rasa Saya penting? sokong sepenuhnya sebab ini satu cabaran ke Antartika. Jika tak musim sejuk pun, musim panas pun sejuk juga. Satu cabaran. Sebab bila kita pergi ke Antartika, bukan hanya cuaca, keadaan berlainan. Dan
kita mesti mempunyai kekuatan mental dan fizikal untuk menghadapi masalah-masalah yang akan berlaku. Yang kita nak pergi Antartika, tak boleh kita berjalan mana-mana. Sebab mungkin ada chasm atau lubang, dan jika jatuhan tu mungkin tak boleh keluar. Betul. Dan kita pergi naik tobogan apa tu yang what's it called, Haglen. Haglen itu macam motor, macam kereta, mesti ikut jalan-jalan yang telah ditentukan. Dan dari segi kita juga orang Islam, pergi sana makanan harus dan dibawa sebagainya, kena bawa dan sebagainya. Tetapi dalam, saya ingin menyentuh perubahan iklim ni satu isu yang mana ramai golongan orang yang masih belum percaya. Betul. Dan itu sedih sebab jika impaknya, kita bincang impaknya di Antartika, impaknya di Arktik lagi teruk. Sebab Arktik, Antartika adalah benua. Arktik lautan, hanya Greenland dan Iceland. Betul. Lain tu semua laut. Dan jika perubahan iklim berlaku, ia akan cair, air batu, ais, semua akan cair. Dan ruang lautan tu akan terbuka kepada perjalanan kapal. Dan pada masa kini, orang daripada Jepun nak ke Europe mesti turun ke Asia, Malaysia, naik ke Europe. Jika berlaku perubahan iklim, dia akan terus. Tak perlu dah ya? Tak perlu. Dan impak ekonomi sangat kuat. Ini belum diperbincangkan dengan banyak lebar. Betul. Tapi implikasinya, jika air batu di utara, di Arktik, cair, implikasi ekonomi juga terkesan. Sangat teruk. Ya. Dan ini satu perkara yang harus diperbincangkan. Satu perkara lagi saya sebut, dalam Antarctica Treaty, ATCM, Antarctica Treaty Consultative Meeting, dan SCAR, Scientific Committee on Antarctica Research, penyelidikan mesti diberi peluang untuk dikongsi. Jika Dr. Siti menjalankan penyelidikan dan ada orang lain menjalankan penyelidikan yang serupa, mereka diharuskan berkongsi. Okay. Tak boleh saintis tu tamak. Walaupun dari negara lain? Lagi pun negara lain tak mana. Jika Dr. Siti kata saya menjalankan penyelidikan dalam bidang yang sama, dia mesti berkongsi. Sharing data, sharing penyelidikan diharuskan. Menerusi perjanjian yang Tan Sri maklumkan tadi itulah. Melalui institusi SCAR, Scientific Committee on Antarctica Research. Dia mesti berkongsi. Bermaksudnya tiada hak eksklusif penyelidikan ini negara ini punya, bukan? Itu menggalakkan para saintis daripada negara-negara yang kurang maju. Betul. Berkongsi dengan para saintis, expert daripada negara yang maju. Memanfaatkan semua lah ya, Tan Sri ya. Itu satu perkara yang pada hemat saya sangat penting. Baik, Prof, kalau kita lihat semua kajian yang telah dan pun sedang akan juga dilakukan di Antartika maupun Arktik ini akan membawa 1001 kebaikan bukan sahaja kepada Malaysia misalnya dan juga kepada umat manusia di seluruh rantau di dunia ini. Dan jadi apakah kebaikan khususnya untuk Malaysia yang Prof lihat menerusi kajian-kajian pendidikan yang telah pun kita terlibat setakat ini? Kalau saya sering ditanya soalan ini daripada awal permulaan saya melibatkan diri dengan penyelidikan Antartika awal 20-an contohnya.
saya selalu kaitkan dengan visi 2020 yang sekarang mungkin tidak relevan lagi. Tetapi kalau kita ambil satu petikan visi 2020 tersebut yang menyatakan kita Malaysia perlu seiring ataupun at par dengan negara maju dari segi saintifik dan juga teknologi. Jadi bukan hanya melalui penyelidikan Antartika sahaja, tapi penyelidikan yang lain juga telah membawa Malaysia ke arena antarabangsa. Dan diberi kepercayaan dengan itu, ya, kita Malaysia, rakyat Malaysia telah banyak diberi kepercayaan untuk menerajui pelbagai projek-projek dan juga institusi antarabangsa yang mana boleh membantu rakyat Malaysia kita sendiri. Contoh yang kita boleh lihat, Profesor Dato' Azizan sendiri pernah dilantik sebagai timbalan Presiden SCAR tadi yang Tan Sri sebut. Saya juga nak tekankan apa yang Tan Sri cakap tadi, sebab penyelidikan Antartika ini sebenarnya banyak dari sudut sains dan diplomasi. Sebab amat unik, ya, antara perjanjian Antartik ataupun Antarctic Treaty merupakan diterajui oleh beberapa negara di mana diberi tumpuan kepada aspek keamanan dan juga sains. Ya. So Malaysia adalah ahli. Dan Malaysia juga adalah ahli kepada SCAR yang Tan Sri cakap tadi. Di mana SCAR ini sebenarnya adalah memberi, kita perlu memberi komitmen yang giat dari segi sains. Dan kita sebagai saintis Malaysia, Tan Sri dah sebutkan, kita perlu berkongsi maklumat dan data tersebut yang mana amat penting untuk penggubal polisi dan juga boleh dikongsi dengan ahli saintis negara yang lain untuk menerbitkan pelbagai teori ataupun konklusi, ya, untuk menekankan kesan cuaca dunia yang semakin meningkat. Baik, nampaknya Tan Sri dan juga Prof, kita berbaki kurang, saya kira 3 minit saja lagi sebelum mengakhiri ruang bicara malam ini. Mungkinlah jika Tan Sri diberi peluang dan juga doktor dalam masa yang terluang ni untuk bercakap dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang masalah perubahan cuaca di benua polar. Apa yang Tan Sri ingin sampaikan? 3 minit je Tan Sri. Kita mesti akui bahawa perubahan iklim adalah benar. Dan yang kedua, pesanan saya kepada Yang Amat Berhormat adalah Malaysia masih belum menjadi consultative member Antarctica Treaty. Mengapa? Kita masih menunggu keputusan Perdana Menteri, ketua-ketua politik kita. Okey. Harap Datuk Seri Anwar mendengar. Okey. Sebab jika menjadi consultative member tu, kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua para ahli saintis. Sekarang kita masih observer, pemerhati kepada ATCM. Okey, menarik juga untuk kita ketahui kemaskininya nanti. Prof, sedikit mungkin kepada Datuk Seri Anwar. Soalan yang mencabar, itu menarik. Okey. Saya ingin menyuarakan kepentingan hutan hujan tropika kita yang perlu dilindungi, sebab hutan hujan tropika kita merupakan antara yang paling tua di dunia, lagi tua daripada Amazon. Dan akibat aktiviti penyahutanan yang tidak terkawal, itu juga membimbangkan. Ya, kita kehilangan harta benda, ringgit dan juga nyawa. Dan oleh itu saya rasa negara kita Malaysia perlu memberi penekanan dan juga mengimplementasikan segala enactment yang berkaitan dengan penyalahgunaan penyahutanan tersebut. Sebab ada kaitan dengan perubahan cuaca dunia juga. Baik. Itu dia harapan dua pakar hebat dalam sektor iklim dan cuaca ini, ataupun isu berkaitan iklim dan cuaca dunia ini. Dan tentunya kita harapkan juga seperti yang Tan Sri harapkan tadi, penyertaan kita dalam majlis-majlis yang berkaitan dengan perubahan iklim dan cuaca ini juga dapat kita sertai ke depan supaya dapat lagi ruang lingkup yang lebih besar, supaya kita dapat menyidik dengan sama orang kata sama hebatnya dengan negara-negara yang lain juga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YPASM, dan juga Profesor Madya Dr. Siti Aisyah Alias, Pengarah Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan NARC, dan terdahulu sebelum itu di talian Zoom Profesor Dr. Justin Sentian, penerima geran YPASM, atas perkongsian yang cukup bermanfaat bukan sahaja untuk saya sendiri yang berada di studio ni dan juga rakyat Malaysia yang menonton ni, pendidikan musim sejuk di Antartika, yang mana kita telah berbincang
pelbagai ruang lingkup melibatkan perubahan iklim. Bukan kerana apa, kita perlu tahu isu ini walaupun masih ada stigma ataupun skeptikal di kalangan rakyat kita yang menganggap belum lagi lah ais tu nak cair misalnya, kita harus bersedia ke arah itu kerana dunia telah menunjukkan perubahan iklim telah pun berlaku di kutub utara dan juga di kutub selatan. Baik, saya kira itu saja untuk ruang bicara hari ini. Teruskan bersama kami di Bernama TV untuk mendapatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Saya Hilman Jamil. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita borak-borak dulu, Prof.